Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbino Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Empat kes COVID-19 di Kota Kinabalu semalam adalah kes import. Kesemua 4 kes baharu COVID-19 yang dilaporkan di Kota Kinabalu semalam adalah kes import, iaitu kes yang mendapat jangkitan di luar negeri Sabah. Kesemua kes ini dikesan melalui pengambilan sampel di pintu masuk antarabangsa Kota Kinabalu. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, keempat-empat kes itu telah menaiki pesawat komersial dari Kuala Lumpur. Berdasarkan maklumat diperoleh, 2 kes tinggal di Selangor dan 2 kes lagi di Johor. Kesemua kes itu telah ditempatkan di pusat kuarantin setiba mereka di Kota Kinabalu dan dimasukkan ke ward Hospital Queen Elizabeth untuk rawatan selanjutnya pada 18 Mei. Beliau berkata kes terbaru di Tuaran pula merupakan seorang pesakit yang dirujuk oleh Hospital Tuaran dan disahkan positif COVID-19 semasa dimasukkan di Hospital Queen Elizabeth untuk rawatan lanjut. Manakala kes terbaru di Kinabatangan merupakan konteks serumah kepada kes positif sebelum ini. Kes ini telah dimasukkan ke hospital berpakar terdekat untuk rawatan. Kesemua 6 kes itu adalah kes baharu COVID-19 yang dilaporkan semalam dan sehingga kini jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah adalah 337 kes. Setakat ini sebanyak 30 kes sedang dirawat di Sabah dan 302 kes yang telah pulih, manakala sebanyak 5 kes kematian direkodkan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Christina berkata, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS berjaya melandaikan lengkung COVID-19 sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Sejak kes pertama dilaporkan di Sabah pada 11 Mac lalu, JKNS telah bertindak pantas mencari kontak kes dan mereka yang mempunyai pendedahan yang sama. Kes COVID-19 pertama di Sabah dilaporkan di Tawau melibatkan lelaki berusia 58 tahun yang menghadiri perhimpunan tablik Masjid Jamek Sri Petaling, Kuala Lumpur. Kerajaan Sabah bersetuju untuk membenarkan penerbangan pulang pelajar Sabah yang sebelum ini ditangguhkan. Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata, keputusan itu diambil setelah Kerajaan Persekutuan bersetuju dengan cadangan pelajar Sabah menjalani persampilan COVID-19 terlebih dahulu sebelum pulang. Pelajar dengan keputusan ujian COVID-19 negatif dibenarkan meneruskan baki tempoh kuarantin di rumah masing-masing. Keputusan itu adalah jalan terbaik bagi mengatasi masalah kekurangan dan kesesakan pusat kuarantin di Sabah. Penerbangan membawa pelajar balik ke Sabah beroperasi semula mulai hari ini dengan 4 penerbangan dari Kuala Lumpur dan Sarawak yang akan membawa balik seramai 1,027 pelajar. Esok, 4 penerbangan lagi akan membawa seramai 906 orang pelajar sementara penerbangan seterusnya dijadualkan pada 27 dan 28 Mei ini. Tarikh penerbangan yang seterusnya akan dimaklumkan kelak, katanya dalam satu kenyataan semalam. Majlis Fatwa Negeri Sabah membenarkan solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid dan surau terpilih bermula 22 Mei ini, namun solat sunat Hari Raya Aidilfitri masih perlu dilakukan di rumah masing-masing. Mufti Sabah Datuk Bongsu alias Aziz Jaafar berkata, kebenaran solat berjemaah hanya diberikan kepada ahli jawatan kuasa, EJK Masjid dan surau dengan bilangan ahli jemaah tidak melebihi 4 orang, kecuali bagi solat Jumaat yang dihadkan kepada 12 orang. Datuk Bongsu yang juga pengerusi Majlis Fatwa Negeri Sabah berkata, keputusan itu dibuat dalam muzakarah khas Majlis Fatwa Sabah bersama Jawatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS pada 11 Mei lalu. Beliau berkata kebenaran solat berjemaah ini termasuk mendirikan solat sunat tarawih dan digalakkan dilaksana dengan 8 rakaat sahaja dan selebihnya dilaksana di rumah masing-masing. Namun Datuk Bongsu menegaskan warga emas berusia lebih 70 tahun dan golongan bergejala tidak dibenarkan ke surau atau masjid.
Ahli jemaah diminta mengamalkan langkah keselamatan disarankan kerajaan, iaitu melakukan pemeriksaan suhu badan, memakai pelitup muka dan menggunakan pen sanitasi tangan serta merekodkan kehadiran dalam buku kehadiran. Tegas beliau, mereka yang bergejala seperti demam, batuk dan sebagainya tidak dibenarkan hadir berjemaah. Takbir Hari Raya pula hanya dibenarkan pada malam raya di masjid dan surau dengan kadar memadai oleh bilangan jemaah ditetapkan iaitu 4 orang dalam kalangan EJK masjid atau surau. Kementerian Pembangunan Infrastruktur memperuntukkan 3.5 juta ringgit untuk membaiki dengan segera kerosakan saluran paip pembentungan dan mendapan tanah di kilometer 7.5 Jalan Inanam untuk keselamatan pengguna jalan raya. Menterinya Datuk Peter Anthony yang meninjau lokasi berkenaan semalam berkata, mendapan tanah yang menghalang satu lorong di jalan itu berlaku susulan hujan lebat sejak 3 hari lepas dan keadaan saluran paip pembentungan yang didapati sudah terlalu uzur dan rosak. Di mana mendapan 500 meter pada hari ini menyebabkan bukan sahaja kesesakan tetapi juga menyebabkan saluran terpaksa tersumbat dan saya telah mengarahkan di peringkat Jabatan Pembentungan untuk melakukan kerja-kerja dengan segera. Sementara itu, Datuk Peter berkata, kementeriannya akan menggunakan kaedah terkini bagi menyelesaikan masalah pembentungan termasuk menggantikan saluran paip baharu di kawasan terjejas di Inanam. Penyelesaian panjang, menyelesaikan masalah pembentungan sepanjang 9 km di Kota Kinabalu ini yang sudah lama nih, berpuluh tahun, lebih 40 tahun kalau tidak silap saya, yang melibatkan kebanyakan pipe yang berada di dalam ini sudah reput. Jika kita nampak melalui imbasan CCTV ini, kita nampak banyak pipe ataupun saluran-saluran sudah mula runtuh. Dan kita telah mengambil pendekatan bahawa ia perlu ditangani dengan segera. Menjelang Syawal, tidak lama lagi, suasana membeli belah persiapan raya di Kota Kinabalu agak suram dan tidak semeriah berbanding tahun-tahun sebelumnya dek kerana COVID-19. Tahun ini tidak bazar raya maupun bazar Ramadan lantaran negara masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Bukan itu sahaja, selama beberapa minggu solat jemaah tidak dibenarkan di masjid dan surau termasuklah solat sunat tarawih dan tiada balik kampung. Tinjauan BTTV di Segama, Kota Kinabalu yang lazimnya menjadi tumpuan orang ramai untuk membeli belah persiapan raya mendapati suasana kali ini begitu berbeza. Namun ada ibu bapa yang tetap membeli baju raya untuk anak-anak mereka. Kalau setakat ni macam biasalah, simple je lah. Yang penting anak-anak tu. Kalau macam kita dewasa ni, saya rasa tak berapa lah. Buat masa sekarang tak sesuai untuk beraya. Kuih macam tu ada juga? Ada juga lah. Ya, yang penting kuih dengan daging ayam gitu adalah. Jadi tidak juga macam budak-budak apa kan. Kesian sekarang budak. Kalau kita ada orang dewasa yang mama bapak ni tidak seberapa penting lah bagi kami. Yang penting untuk anak kami yang penting. Ini kan persiapan tu ala kadar je lah. Sebab yang lain anak-anak tu tak dapat balik. Kita je lah di rumah. Kenapa orang dapat balik? Kan yang lain di KK. Mungkin hari raya pertama pun tidak boleh datang pergi ziarah kubur kan. Balik sekejap, baliklah KK. Datang, kan keluarga ramai di Kota Merudu. Dorang di sana mungkin tidak dapat pergi Kota Blut. Beberapa premis perniagaan sudah memulakan operasi sejak PKPB, namun pengunjung yang datang tidak seramai dahulu meskipun Aidilfitri bakal menjelang dan tawaran harga jualan murah. Sudah itu limpas MGO, you tahu lah, sekarang bisnes banyak orang loh. Betul-betul kami ya, testa ya untuk macam masa, macam before hari raya, before 2 bulan, banyak bagus punya. Tapi sekarang MCO sudah banyak, tidak orang mau keluar, mau beli kain. Berlansir, kami buat lansir banyak bah, di atas ada 5 unit begitu. Jadi lepas itu MCO tiada orang langsung datang sebab dia boleh buka open house for hari raya bah. Every year dia hari raya dia open house dia boleh tukar lansir, tukar baju semua. In this year no. Kami pun tahu lah, tapi
how to do the ini NCO ini macam kami menusuk itu bisa pun kurang 85 orang. Because so many people no one do already bah. Because no open house or no holy raya bah. So stay at home bah. Sekarang kebanyakannya orang membeli untuk anak-anak dorang saja, ibu-ibu tidak sudah. Ya orang-orang beginilah keadaan, tidak orang. Kalau compare dari tahun lalu? Kalau tahun lalu banyak orang. Sekarang nih swab kipik kan. Kumpulan 60 ekor gajah Borneo yang menceroboh ladang peneroka di Felda Sahabat 2, Tunku, Lahadatus sejak minggu lalu menyebabkan kemusnahan lebih 7,500 pokok kelapa sawit yang diusahakan peneroka di tanah rancangan itu dengan kerugian kira-kira RM700,000. Pegawai Jabatan Hidupan Liar Sabah, Lahadatu, Sylvester Simon berkata, kerosakan dijangka meningkat jika tidak ditangani dan usaha mengusir gajah perlu dilakukan. Menurut Sylvester, terdapat 3 kumpulan gajah, dikenali kumpulan pelita, cenderawakasi dan tungku yang habitat semula jadinya di hutan rizab hidupan liar Tabin yang menceroboh ladang peneroka pada waktu malam kerana terletak berhampiran selain mau mencari sumber makanan. Beliau berharap penugasan 8 anggota Jabatan Hidupan Liar dengan kerjasama peneroka dapat menghalau gajah-gajah berkenaan keluar dari ladang dan kembali ke habitat asal. Akibat kesempitan hidup, sepasang suami isteri, warga emas menjadikan tempat pembuangan sampah di Jalan Damai Tawau sebagai rumah sejak 4 tahun lalu. Kediaman usang Amil Bala 70-an dan isterinya Jurah Abdul Halim 62 tahun yang menanti masa untuk rebah menyembah bumi dibina di persekitaran kotor tular di laman sosial Facebook. Jurah dan Amil pernah menetap di rumah sewa sekitar Bandar Tawau dan berpindah ke Lahadatu untuk bekerja di sebuah ladang 10 tahun lalu. Namun akibat masalah kesihatan, suami terpaksa berhenti kerja. Sejak itu, pasangan berkenaan terpaksa berpindah randah kerana tidak mampu membayar sewa sebelum kali terakhir kediaman setinggan mereka di Lahadatu dirobohkan. Jurah dan suami kemudian mengambil keputusan untuk berhijrah ke Tawau semula dan sejak itu mereka mula menetap di tapak pembuangan sampah ini selepas dibenarkan tuan tanah. Untuk menampung kehidupan, mereka hanya menternak ayam dan bercucuk tanam. Pada masa sama, ada jiran tetangga termasuk tuan tanah yang prihatin dan sudi membantu pasangan ini. Menurut pasangan ini, mereka mahu menghabiskan sisa hidup di sini tanpa mengharapkan bantuan sesiapa. Pengorbanan petugas barisan hadapan memerangi pandemik COVID-19 di negeri ini tidak dilupakan. Pasangan penyanyi Velvet Aduk dan Rachel Gimbang mencipta lagu Dunia Baru untuk golongan berkenaan yang bertungkus lumus membendung penularan virus itu di mana sahaja mereka berada termasuk di hospital dan sekatan jalan raya. Lagu itu juga diharap dapat memberi keyakinan kepada orang ramai untuk menyelesaikan diri dengan norma baharu kehidupan. Idea menghasilkan dunia baru tercetus selepas Rachel mendapat mesej daripada kaki tangan kesihatan yang meminta lagu baru untuk mereka. Proses rakaman lagu ini dibuat di rumah pasangan ini di Kota Kinabalu, manakala proses akhir menyiapkan lagu ini dibantu rakan mereka, JT, di Kuala Lumpur. Adegan kreatif dalam muzik video lagu ini dirakamkan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu dengan kerjasama pengarah kesihatan Sabah dan kaki tangan hospital berkenaan ketika perintah kawalan pergerakan. Rachel yang juga vokalis kumpulan Exchange berkata Dunia Baru mengambil masa kurang 3 minggu untuk disiapkan. Sejak dimuat naik di saluran YouTube sejak seminggu lalu, Dunia Baru telah ditonton lebih 10,000 kali. Saudara, tak perlu kisah bila orang pandang rendah. Apa yang lebih penting, cita-cita dan usaha kita lebih tinggi. Sabinus Saribun, BTTV.